Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita kembali ke mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3 ulang kaji untuk tingkatan 3. Okey, yang pertama, pemahaman definisi teknik pemikiran komputasional. Okey, kamu kena tahu teknik peniskalaan, teknik pengecaman corak, bagaimana ia berfungsi, teknik leraian, bagaimana teknik leraian dan bagaimana bila untuk menggunakan teknik leraian, teknik pengiklakan. Okey, definisi teknik pemikiran komputasional. Yang kedua, hubung kait antara nombor perpuluhan dan nombor perduaan. Contoh soalan yang boleh ditanya, tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, bagaimana kita nak tukar? Okey, 77 ini kepada nombor perduaan. Okey, dia ada cara dia. Okey, anda hanya boleh menggunakan kalkulator yang biasa seperti ini. Okey, kalkulator ini tidak boleh menggunakan kalkulator saintifik. Okey, yang seterusnya adalah padanan kod binary dan imej skala kelabu. Okey, topik ini telah dipelajari pada tingkatan 1. Kod binary warna putih 11, kod binary warna hitam 00 dan seterusnya. Okey, kamu balik ulang kaji kod binary dan imej skala kelabu. Okey, seterusnya definisi dan fungsi struktur kawalan tunggal, struktur kawalan dewi pilihan dan struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, yang ketiga-tiga ni kamu kena tahu definisi setiap satunya dan fungsi setiap satunya. Okey, kamu juga perlu tahu bagaimana hendak melukis carta alir. Okey, soalan ini selalu keluar dalam peperiksaan. Jadi kamu kena belajar dan mahirkan struktur kawalan tunggal, struktur kawalan dewi pilihan dan struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, seterusnya kita masuk masih lagi di tingkatan 1 dan tingkatan 2, sistem asas 8. Okey, apakah itu sistem asas 8? Okey, sistem asas 8 adalah sistem oktal. Cara menukar sistem asas 8 kepada nombor per-16an, nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Kamu kena tahu cara-cara untuk menukarnya dan nilai tempatnya. Okey, mula dengan 1, 8, 16, nombor yang seterusnya dan nombor yang seterusnya. Okey, balik kamu study balik. Buka balik buku tingkatan 2 dan tingkatan 1, sistem asas 8. Okey, ini adalah contoh-contoh bentuk soalan yang selalu ditanya dalam peperiksaan. Dia akan sediakan satu sudut kod seperti ini. Okey, sudut kod seperti ini dan dia suruh nyatakan struktur yang membentuk sudut kod ini. Okey, apakah struktur yang membentuk sudut kod ini? Kita cek 3 struktur kawalan tadi, yang manakah membentuk sudut kod ini? Ini contoh. Okey, seterusnya tentang ralat. Okey, ralat adalah topik yang sangat penting. Bagaimana kamu menyusun cara untuk membaiki ralat? Okey, diberikan A, B, C, D dan kamu perlu susunkan cara menyusun ralat dengan betul. Yang pertama, bandingkan hasil atau cara dengan algoritma. Okey, yang kedua, kesan ralat pada kod arahan dengan teliti. Yang ketiga, kamu baiki balik ralat tersebut. Dan yang keempat, kamu uji lari semula atau cara tersebut. Okey, run balik atau cara itu. Okey, itu adalah cara susunan untuk mencari dan membaiki ralat. Okey, seterusnya kita masuk jenis struktur maklumat pada pautan sesawang. Okey, ini adalah soalan yang famous. Setiap struktur pautan sesawang ini kamu kena tahu apa itu struktur cabang, apa itu struktur roda, apa itu struktur linear dan struktur hierarki. Kamu kena mahirkan cara melukis dan cara ia berfungsi. Seterusnya, soalan yang sering ditanya, diberikan nombor per-16an, diberikan nombor perduaan, adakah nombor ini betul? Okey, nombor per-16an 6 dan nombor perduaan 1100. Kalau betul, tandakan betul. Kalau salah, tandakan salah. Okey, ini contoh-contoh yang selalu akan keluar. Dia akan membuat perbandingan antara nombor perduaan dan nombor per-16an. Mungkin juga dia akan tanya nombor perduaan dan nombor per-8an dan nombor perduaan dan nombor asas 10. Okey. Seterusnya, cara teknik mengesan ralat dari satu masalah. Okey, diberi satu masalah
dia beri satu contoh ralat, kamu kena berikan cara untuk mengesan ralat. Saya ulang balik, teknik mengesan ralat dari satu masalah. Okey, dia akan beri satu masalah dan kamu akan selesaikan apa ralat yang ada dalam masalah tersebut. Okey, dan cara untuk mengesan ralat tersebut. Kita masuk pengkalan data. Okey, maksud pengkalan data ini adalah soalan yang sering ditanya. Maksud pengkalan data, kepentingan pengkalan data, fungsi pengkalan data. Okey, ini adalah asas untuk pengkalan data. Kemudian kekardinalan. Okey, one to one, one to many. Dia akan tanya macam mana kamu nak hubungkan one to one dan one to many. Secara ringkas saja saya terangkan. Kalau kamu nak lebih teliti, boleh rujuk video tentang pengkalan data yang telah saya sediakan. Okey, banyak contoh-contoh di dalam video tersebut. Okey, entiti dan attribute. Apakah entiti, apakah attribute, dan ciri-ciri entiti dan attribute serta kegunaannya. Okey, ini pemahaman tentang pengkalan data. Kamu dah pasai benda asas tentang pengkalan data, kamu boleh menjawab soalan yang akan keluar pada peperiksaan nanti. Okey, seterusnya built-in function kepada masalah yang diberikan. Built-in function dalam Python, jadi kamu kena mahir membuat kod Python yang ada built-in function. Ini juga telah diterangkan dalam video-video yang lepas. Okey, kamu rujuk balik video-video yang lepas tentang built-in function. Okey, di dalam kelas saya juga telah terangkan tentang cara untuk membuat built-in function. Kembali kepada tingkatan 1, tag bagi menu dalam atur cara HTML. Okey, tag dia, apa itu tag bagi menu dalam atur cara HTML. Okey, kamu kena mahir. Hanya ada beberapa teks yang selalu digunakan. Okey, tentang tag dalam menu HTML, kamu kena tahu navigator, navigation, UL dan LI. Apa itu tag bagi HTML? Okey. Seterusnya, okey, ini soalan famous bagi tingkatan 3, kriptografi. Apa maksud tografi? Okey, maksud tipografi dari bahasa Yunani dan segalanya. Okey, ini ada dalam buku teks tingkatan 3. Apakah kepentingan kriptografi? Okey, kamu kena senaraikan beberapa kepentingan kriptografi yang ada. Okey, ada 4, tak salah saya ada 4 kepentingan. Okey, kamu kena tahu macam mana nak huraikan kepentingan-kepentingan ini. Okay, seterusnya kita masuk bucket sort. Okey, apa itu bucket sort? Bagaimana menghasilkan bucket sort? Okay, bagaimana kamu nak menerangkan tentang bucket sort? Okey, ada dalam video yang saya terangkan tentang bucket sort secara jelas dalam video yang sebelum ini. Okey, pengkalan data dan arahan SQL dan menghasilkan jadual. Okey, pengkalan data, kamu perlu mahir juga arahan SQL untuk mengeluarkan jadual. Okey, untuk menghasilkan jadual. Tulis penyataan SQL. Ini biasa ditanya bagaimana kamu nak mengasingkan, bagaimana kamu nak susun dalam jadual dan sebagainya. Bagaimana penggunaan boolean untuk menghasilkan jadual yang telah disaring, okey, yang telah dipilih. Apa yang kamu nak pilih dalam tu, kamu perlu tulis arahan SQL. Okey, membaca struktur kawalan dan melukis tata alih pada tingkatan 2. Okey, bagaimana kamu nak membaca struktur kawalan? Okey, tadi saya cakap yang awal tadi, struktur kawalan adalah sangat penting. Banyak soalan ditanya tentang struktur kawalan. Okey, cara menggunakan struktur kawalan dalam Python dan sebagainya. Cara untuk melukis tata alih. Okey, diberikan satu masalah, kamu perlu lukis satu tata alih yang menggunakan struktur kawalan yang sesuai. Okey, teknik columnar transposition. Okey, huraikan teknik ini. Bagaimana kamu nak huraikan teknik ini? Ini contoh soalan. Kita tak tahu soalan apa yang akan keluar. Contoh soalan yang boleh ditanya, columnar transposition. Huraikan tekniknya. Ada banyak teknik kriptografi. Antara satunya adalah columnar transposition. Okey, kamu perlu huraikan teknik dan cara menggunakan columnar transposition. Okey, contoh columnar transposition, dia akan beri satu perkataan, contoh bola. Okey, B-O-L-A, dan kamu kena susunkan. Ada banyak lagi jenis teknik-teknik yang mungkin akan ditanya. Okey, kamu perlu baca teknik-teknik yang mungkin akan ditanya. Okey, sampai di situ sahaja ulang kaji ringkas kita. Okey, balik kamu perlu baca dan fahamkan apa yang telah diberikan tadi.
Bertemu lagi pada video yang akan datang. Sila like, share dan subscribe kepada channel ini. Okey, sekian, terima kasih.